Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua bersama dengan saya moderator anda pada hari ini Nur Syamini binti Ros Azlan dengan tajuk Forum Pencegahan Dadah. Tajuk forum kita pada hari ini saya kira cukup menarik kerana isu ini sememangnya sangat membimbangkan di Malaysia, terutamanya berlaku dalam kalangan belia, kalangan pelajar dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan berkaitan dengan dadah dengan ahli panel kita yang saya kira cukup berpengalaman berkaitan dengan pencegahan dadah. Suka untuk saya perkenalkan kepada anda panel kita yang pertama merupakan seorang kaunselor di sekolah. Selamat datang Cikgu Liana, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Saudari Syamimi kerana sudi menjemput saya untuk program forum hari ini. Baik, sama-sama. Terima kasih Cikgu Liana. Panel kita yang seterusnya, kecil molek orangnya tetapi sangat berwibawa, sangat berani menjadi sukarelawan NGO Persatuan Bebas Dadah Malaysia dan terlibat sebagai sukarelawan selama 3 tahun. Termasuk tahun inilah. Saya perkenalkan panel kita yang kedua, Saudari Nabila. Apa khabar Saudari? Selamat datang. Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Saudari Syamimi sudi menjemput saya ke program forum ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, ayuh kita mulakan forum pada hari ini. Suka untuk saya bertanyakan soalan pertama kepada panel kita, Cikgu Liana. Cikgu, bolehkah cikgu terangkan kepada seisi warga maya berkaitan dengan apakah itu penyalahgunaan dadah dan apakah antara jenis dadah yang sering digunakan oleh pelajar di sekolah? Silakan cikgu. Terima kasih atas soalan Saudari Syamimi. Baiklah, kita pergi dulu kepada soalan yang pertama. Menurut portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, dadah ini sebenarnya merupakan bahan yang boleh mengubah fungsi tubuh badan. Sebagai contoh, antibiotik ataupun ubat penahan sakit. Selalunya, ubat ini diambil atas nasihat doktor. Berdasarkan kepada maksud dadah tadi, dadah ini sebenarnya kita kenali sebagai ubat dan selalunya kita akan ambil atas nasihat doktor. Tetapi, terdapat sesetengah dadah psikoaktif yang akan mengubah emosi dan juga status minda seseorang individu yang mengambilnya. Pada awalnya, dadah ini memang tidak berbahaya kerana dadah ini merupakan ubat. Dan ubat seperti yang kita tahu, ubat digunakan untuk merawat sesuatu penyakit. Tetapi penyalahgunaan dadah telah menyebabkan dadah ini menjadi berbahaya. Penyalahgunaan dadah ini selalunya kita akan kaitkan dengan penggunaan dadah atas tujuan bukan untuk perubatan. Dan selalunya penyalahgunaan dadah ini mereka akan modifikasi dadah kepada sesuatu bahan yang memudaratkan. Seperti yang kita tahu, penyalahgunaan dadah ini adalah sesuatu yang memang tidak baik dan dilarang sama sekali oleh undang-undang dan juga agama Islam. Kerana penyalahgunaan dadah ini boleh menyebabkan gangguan kesihatan tubuh badan dan juga mental seseorang. Baiklah, seterusnya saya akan menjawab pula soalan yang kedua, iaitu jenis dadah. Jenis dadah yang selalunya sinonim dengan pelajar sekolah ialah dadah jenis opiat ataupun kita lebih kenali dengan nama heroin. Opiat ni sebenarnya ialah sekumpulan dadah yang bertindak balas terhadap reseptor opiat, iaitu tapak penerimaan kesan tindakan hormon di dalam tubuh badan, terutamanya sistem saraf dan juga sistem pencernaan badan. Opiat ni merupakan ubatan tradisional sebenarnya daripada pokok popi yang biasanya diberikan oleh doktor untuk melegakan kesakitan ataupun sebagai ubat penahan sakit.
Tapi pelajar kini telah ubah suai dadah kumpulan opiat ni dan dimasukkan ke dalam rokok. Perkara inilah yang telah menyebabkan berlakunya penyalahgunaan dadah. Bagi mereka, rokok yang diletakkan opiat ni rasa je lebih ataupun lebih nikmatlah berbanding rokok yang biasa. Sebab opiat ini akan menyebabkan mereka high. Ini katanya lah antara dadah yang lain yang sinonim lah dengan pelajar ialah morfin. Morfin ini ialah salah satu lagi kumpulan opiat yang mana biasanya digunakan dalam ubat kodein ataupun nama lainnya ialah ubat batuk. Seperti yang kita tahu, ubat batuk ni digunakan untuk melegakan batuk. Namun begitu, ubat batuk ini telah disalahgunakan dan berlakunya penyalahgunaan dadah. Baiklah, terima kasih Cikgu Liana atas perkongsian. Betul tu Cikgu. Sebenarnya dadah ini seperti yang Cikgu ceritakanlah merupakan bahan yang digunakan untuk tujuan perubatan. Tapi disebabkan masyarakat kini yang menyalahgunakan dadah, terutamanya pelajar yang salah gunakan dadah, jadilah masalah-masalah ataupun isu yang kita tidak inginkan, seperti terlibat dengan jenayah dan tidak dapat untuk berfikir dengan waras. Jadi soalan seterusnya suka untuk saya ajukan kepada panel kita yang kedua, iaitu Saudari Nabila. Boleh saudari terangkan kepada kita semua apakah faktor yang menyumbang kepada pelajar ataupun masyarakat seseorang itu terlibat dengan dadah? Silakan. Sebenarnya kalau kita nak cakap soal faktor bagaimana penagihan dadah itu bermula, banyak sebenar faktornya Cik Mimi, Cikgu Yana. Yang pertama, kita boleh tengok faktor persekitaran. Contohnya, pengaruh persekitaran yang tidak sihat dalam kawasan remaja-remaja ataupun penagih-penagih dadah ini juga menyebabkan salah satu punca bagaimana mereka mula terlibat dengan dadah. Yang seterusnya, faktor perasaan. Contohnya, seperti yang kita tahu, remaja-remaja masa kini mempunyai perasaan ingin tahu mereka tu tinggi. Mereka ingin mencuba pelbagai perkara, juga termasuklah dengan dadah ni. Sebenarnya pada mulanya mereka hanya ingin mencuba. Namun lama kelamaan ketagihan itu akan bermula. Contohnya mereka hanya mencuba sedikit, lepas tu lama-lama akan menjadi ketagih hari-hari ataupun lebih kerap daripada itu. Yang seterusnya, masalah tekanan hidup, tekanan tempat kerja, tekanan keluarga juga menjadi punca bagaimana mereka bermulanya dalam penagihan ini. Sebab kalau kita dapat lihat, penagih-penagih ni mereka ingat kalau mereka terlibat, kalau mereka mengambil dadah tu, mereka dapat melupakan masalah ataupun tekanan-tekanan hidup mereka. Jadi itulah punca ataupun faktor kenapa mereka mula terlibat dengan penagih-penagih dengan ketagihan dadah ni. Terima kasih Saudari Nabila atas perkongsian yang begitu bermanfaat berkaitan dengan faktor yang mendorong seseorang itu terlibat dengan kancah dadah. Apabila saya mendengar perkongsian Saudari Nabila sebentar tadi, dapatlah saya merumuskan bahawa sebenarnya terdapat banyak faktor yang mendorong seseorang itu untuk terlibat dalam kancah ataupun jerat dadah ini. Jadi, pandangan saya, setiap individu ataupun setiap daripada kita ini sebenarnya memainkan peranan yang cukup penting dalam memastikan wabak ataupun masalah ini tidak berleluasa. Tak kiralah dalam kalangan pelajar maupun masyarakat. Jadi, soalan seterusnya kepada panel kita, Cikgu Liana, boleh Cikgu kongsikan kepada penonton semua, adakah pelibatan pelajar dalam kancah dadah ini adalah pada tahap yang membimbangkan ataupun kita kira pada tahap yang boleh untuk kita kawal? Dan juga apakah langkah yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah untuk menghentikan ataupun mencegah penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar? Boleh Cikgu kongsikan? Terima kasih atas soalan. Jadi merujuk kepada soalan ini, kita akan lihat kepada beberapa kajian yang telah dibuat. Dan salah satu kajian yang telah dibuat oleh Mahmud Nazar
dikatakan bahawa penglibatan pelajar dalam kancah dadah ini sebenarnya agak membimbangkan, di mana bilangan remaja yang menyalahgunakan dadah ataupun bahan terlarang ini kian bertambah. Setiap tahun kian bertambah. Salah satunya kita boleh lihat pada tahun 2020 di mana seramai 117 orang daripada 10,132 pelajar tingkatan 4 dan juga 5 yang membabitkan 280 buah sekolah menengah di Johor telah dikesan positif dadah hasil ujian saringan air kencing yang dilaksanakan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan ataupun kita kenali sebagai AADK. Di sini telah menunjukkan bahawa betapa ramainya bilangan pelajar yang terlibat dengan dadah. Itu baru satu negeri. Jika digabungkan ke semua 14 negeri, bayangkan berapa ramai bilangan pelajar Malaysia yang terlibat dengan dadah. Cuba fikir-fikirkan. Itu baru satu negeri. Kemudian sebenarnya memang tidak dapat dinafikan penglibatan pelajar dalam dadah ini agak membimbangkan. Terutamanya sebagai kaunselor sendiri, saya rasa memang agak membimbangkan terutama dalam kalangan pelajar sekolah menengah lah. Dan bagi saya, jika masalah ini tidak dibendung, golongan remaja ataupun golongan belia di negara kita ini majoritinya akan rosak. Sebab memandangkan kepada golongan inilah yang paling ramai terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Oleh sebab itu, sebenarnya guru-guru ataupun pihak sekolah telah memainkan peranan dengan mengadakan kempen-kempen kesedaran mengenai kesan buruk penyalahgunaan dadah ni. Bagi saya, pendidikan itu sangat penting, terutamanya di rumah dan juga di sekolah. Pendidikan ini penting sebabnya kita boleh mengelakkan remaja ataupun para pelajar daripada terjerumus ke dalam kancah dadah ini. Di samping itu, pihak sekolah juga perlu menggalakkan para pelajar supaya melibatkan diri dalam aktiviti yang menyihatkan seperti bersukan ataupun beriadah. Perkara ini sebenarnya dapat menjauhkan pelajar atau mengelakkan pelajar itu sendiri daripada mengambil dadah. Di sekolah saya sendiri, kami akan mengadakan kempen anti dadah setiap tahun, yang mana kempen ini akan diadakan selama seminggu di sekolah. Dalam minggu tersebut, pihak sekolah akan mengadakan ceramah, pameran dan pelbagai lagi aktiviti yang dirasakan dapat menyedarkan para pelajar berkenaan keburukan pengambilan dadah. Selalunya kami akan bekerjasama juga dengan agensi anti dadah. Baik Cikgu Liana, terima kasih atas perkongsian yang cukup padat. Saya setuju dengan Cikgu. Sebenarnya pihak sekolah ada banyak langkah untuk mengatasi masalah ini daripada berlaku. Guru-guru, pentadbir dan juga sekolah itu memainkan peranan yang cukup penting dalam memastikan wabak ataupun penyalahgunaan bahan dadah dalam kalangan pelajar itu tidak berlaku. Bak kata peribahasa, melentur buluh biarlah dari rebuhnya. Jadi murid-murid yang berada di sekolah perlulah sentiasa melibatkan diri dalam program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Barulah ada kerjasama dua hala untuk kita memastikan penyalahgunaan dadah ini dapat untuk kita atasi bersama-sama. Sebab kita tidak mahu belia kita yang akan datang ini banyak yang tidak dapat untuk menyumbang bakti disebabkan masalah-masalah seperti terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Jadi, soalan seterusnya saya nak ajukan kepada saudari Nabilah. Boleh saudari kongsikan kepada warga maya sekalian tentang apakah kesan sekiranya seseorang individu itu mengambil dadah? Mungkin saudari boleh kupaskan dari sudut kepada individu ataupun kepada masyarakat dan juga kepada negara, masa depan negara sekiranya seseorang itu terlibat dengan dadah. Silakan saudari. Okey, kalau kita bercakap soal kesan ni Cik Mimi, sebenarnya banyak kesan apabila dadah tu diambil.
sebenarnya kan apabila kita mula mengambil dadah, apabila mereka mula ketagihan dadah, sebenarnya otak kita ni akan merembeskan satu bahan kimia yang bernama dopamin. Okey, dopamin tu sebenarnya berfungsi untuk membuat kita rasa lebih gembira, merasa lebih baik. Sebab tu bagi penagih-penagih dadah ni, apabila mereka mengambil dadah, mereka akan rasa gembira ataupun melupakan tekanan-tekanan hidup mereka. Namun banyak kesan kalau contohnya mereka tidak dapat bekalan dadahnya secukupnya. Jadi otak mereka takkan berfungsi dengan baik kerana bahan dopamin tu tak dapat yang secukupnya bagi mereka. Yang seterusnya, kesan dia, mereka akan bergantung kepada dadah ini untuk meneruskan kehidupan mereka. Mereka tidak boleh menjalani kehidupan biasa sekiranya mereka tak dapat bekalan dadah yang mencukupi. Seterusnya, ketagihan. Seperti yang kita nampak dalam televisyen, macam mana penagih-penagih dadah tu merasa ketagihan. Contohnya hidung mereka akan mula berair, akan merasa sejuk. Itulah contoh-contoh kesan pengambilan dadah. Seterusnya, gian. Gian ni simptom apabila penagih-penagih dadah ni tidak dapat bekalan dadah mereka. Contohnya, mereka nak berhenti daripada menagih dadah ni, tapi mereka akan rasa gian. Contohnya, yang macam ketagih juga, dia macam seram sejuk, merasa sakit perut, mata dan hidung mereka akan berair. Tu antara kesan-kesan sekiranya pengambilan dadah, mereka mengambil dadah. Seterusnya kita tengok kesan kepada masyarakat. Okey, contohnya kita kan, Cik Mimi, Cikgu Yana, kalau ada penagih-penagih dadah di sekeliling kita, mesti kita rasa tidak selamat kerana seperti yang kita tahu, penagih dadah ni otak mereka tidak boleh berfikir dengan waras. Contohnya yang kita lihat dalam akhbar, seperti yang kita lihat dalam televisyen, apabila mereka tidak dapat ataupun kekurangan duit untuk membeli dadah ni, mereka akan melakukan sesuatu di luar kewarasan mereka. Contohnya, itulah sebab bagaimana mereka sanggup memukul ibu mereka untuk mendapatkan duit bagi mendapatkan bekalan dadah ni. Jadi tentulah kita sendiri akan rasa tidak selamat untuk hidup dalam persekitaran seperti itu. Seterusnya, masalah dalam keluarga itu sendiri. Contohnya, Cik Mimi, Cikgu Yana, kalau kita tengok ahli keluarga penagih-penagih dadah ni, kebiasaannya mereka akan mempunyai masalah keluarga, kerana masalah keluarga itu merupakan salah satu punca bagaimana mereka sebab mereka mulanya dalam penagihan dadah ni. Seterusnya, kita tengok kesan bagi negara. Kesan kepada negara yang kita dapat lihat adalah ekonomi, kerana mereka harus keluarkan peruntukan bagi memulihkan penagih-penagih dadah ni. Contohnya, yang berada di pusat serenti, mereka perlu mengeluarkan sejumlah wang bagi menyediakan tempat kepada penagih-penagih dadah ini bagi pulih, untuk memulihkan mereka daripada ketagihan dadah ni sendiri. Tu contoh-contohlah kesan yang kita dapat lihat sekiranya kita ataupun masyarakat kita terlibat dengan dadah ini. Baiklah, terima kasih Saudari Nabila atas perkongsian itu tadi. Banyak sebenarnya kesan buruk sekiranya seseorang itu mengambil dadah. Yang membimbangkan adalah apabila seseorang itu mengambil dadah sehingga memudaratkan diri sendiri, memberi kesan negatif kepada masyarakat, kepada keluarga dan akhirnya masa depan negara, dengan apabila ambil dadah terlibat dengan jenayah-jenayah yang kita tidak mahu. Ada kita pernah dengar di media sosial dan juga media massa berkaitan dengan mereka yang ambil dadah tidak dapat untuk berfikir secara waras dan akhirnya terlibat dengan jenayah seperti anak kandung sanggup menikam ibu bapanya sendiri, sanggup meragut dan sebagainya, disebabkan mereka tidak dapat untuk berfikir dengan betul akibat pengaruh dadah ini. Jadi soalan terakhir yang ingin saya ajukan kepada panel kita yang pertama, iaitu Cikgu Liana, selaku kaunselor sekolah,
bolehkah cikgu memberikan nasihat sedikitlah kepada pelajar yang mula berjinak dengan dadah ataupun kepada pelajar yang mempunyai keinginan untuk mencuba dadah ini? Silakan cikgu. Baiklah, para pelajar yang dikasihi sekalian, memang tidak dapat dinafikan bahawa perasaan ingin mencuba benda baharu merupakan satu perasaan yang sinonim dengan diri seorang remaja. Namun, perasaan ini boleh mendorong golongan remaja hingga terjebak dengan gejala-gejala sosial yang bermasalah seperti gejala penagihan dadah pada usia yang muda. Jadi, nasihat cikgu di sini, janganlah sesekali terjebak ataupun terlibat dalam kancah dadah ini. Kerana sekali sudah terjebak, anda tidak boleh berpatah semula. Selain itu, pengaruh rakan sebaya memang banyak, memang tidak dinafikan, memang banyak dalam kalangan remaja ini. Tetapi kalian perlu fikirkan kesan panjang jika kalian mula mengambil dadah. Ingatlah slogan yang memang selalu kita gunakan, iaitu dadah musuh nombor 1 negara. Jadi, pihak sekolah telah jalankan pelbagai kempen, pelbagai aktiviti yang dapat menyedarkan para pelajar. Namun, perkara ini sebenarnya bergantung pada pelajar itu sendiri. Pelajar perlu memastikan diri mereka sendiri supaya tidak terlibat dengan aktiviti-aktiviti penyalahgunaan bahan seperti dadah. Baiklah, terima kasih Cikgu Liana atas nasihat yang diberikan. Betullah kepada anda di luar sana ataupun masyarakat di luar sana yang mula berjinak dengan dadah ataupun mempunyai keinginan untuk mengambil dadah, hentikan keinginan tersebut. Fikirkan diri anda, fikirkan masa depan anda, fikirkan orang yang anda sayang, sebab banyak kesan buruk yang akan berlaku sekiranya seseorang itu mengambil dadah, penyalahgunaan dadah secara berlebihan. Jadi soalan yang terakhir saya ingin ajukan kepada panel kita yang kedua, iaitu saudari Nabila selaku sukarelawan. Apakah harapan anda kepada masyarakat di luar sana berkaitan dengan penyalahgunaan dadah, memandangkan kini Malaysia penyalahgunaan dadah masih berada di tahap yang membimbangkan? Silakan saudari. Okey, kalau tanya harapan saya sebagai sukarelawan, saya harap semakin kurangnya remaja-remaja yang terlibat dengan dadah, kerana kita tahu remaja-remaja kita ni adalah tulang belakang negara. Tapi sekiranya ramai remaja yang terlibat dengan dadah, bagaimana kita nak bangunkan negara kita? Okey, itu yang pertamalah. Seterusnya yang kedua, di sekolah ataupun dalam keluarga itu sendiri tidak mengambil remeh hal-hal dadah ni. Contohnya ibu bapa haruslah perhatikan anak mereka. Contohnya mereka lihat sesuatu yang macam pelik pada anak mereka. Jadi mereka perlu siasat kenapa anak mereka berubah ataupun ambil tahu dengan siapa mereka berkawan. Okey, itu juga dapat mengelakkan mereka daripada terlibat dengan penagihan dadah. Seterusnya, kita kena sentiasa tengok kawasan-kawasan yang terbiar, kerana selalunya penagih-penagih dadah ni mereka akan berada di kawasan-kawasan yang terbiar untuk mula mengambil dadah, kerana mereka tahu itu kawasan yang sunyi dan tidak akan ada orang tidak akan orang tahu mereka ambil dadah di kawasan tu. Jadi kita kena ambil berat lah, kita kena cek kawasan-kawasan yang terbiar contohnya. Okey, seterusnya contohnya kita tengok ada penagih dadah yang dah sembuh daripada penagihan mereka. Kita patutnya beri sokongan, kita tolong mereka untuk mereka teruskan hidup balik. Sebab kalau kita tengok kan, sebenarnya ramai penagih dadah yang dah berhenti, tapi mereka sambung balik mengambil sebab mereka tak dapat sokongan daripada masyarakat dan keluarga mereka sendiri untuk berhenti, untuk teruskan hidup mereka. Mereka dipandang serong oleh masyarakat kerana mereka bekas penagih. Jadi mereka fikir kalau mereka tak diterima oleh masyarakat, baiklah mereka kembali kepada hidup mereka yang sebelum ni. Macam itulah. Jadi kita kena bagi sokongan kepada mereka ni untuk
untuk mereka teruskan hidup mereka, untuk teruskan hidup mereka, itu tidak memandang serong kepada mereka. Itulah harapan saya dalam isu penagihan dadah ini. Baiklah, terima kasih saudari Nabilah atas perkongsian yang diberikan. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada hari ini, Cikgu Liana dan juga saudari Nabilah, sukarelawan yang sudi melapangkan masa pada hari ini berkongsi pengetahuan, berkongsi pengalaman untuk sama-sama kita kupas berkaitan dengan penyalahgunaan dadah di Malaysia dalam kalangan pelajar dan juga masyarakat. Jadi dapat saya rumuskan di sini, sebenarnya penyalahgunaan dadah ini satu perkara ataupun isu yang cukup membimbangkan, dan sekiranya tidak dibendung pada peringkat awal akan mendatangkan impak yang negatif pada masa akan datang. Sebab itu, setiap daripada kita memainkan peranan yang cukup penting dalam membanteras perkara ini daripada berlaku. Dan forum pencegahan dadah ini merupakan satu inisiatif untuk kita berikan kesedaran kepada orang di luar sana betapa bahayanya dadah, betapa buruknya kesan pengambilan dadah. Jadi saya amat berharap agar perkongsian pada hari ini dapat memberikan manfaat dan juga kesedaran kepada anda di luar sana. Boleh kongsikan kepada rakan-rakan dan masyarakat di luar sana untuk sama-sama kita sebar luaskan pengetahuan berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. Jadi sebelum itu, sebagai wakil pihak penganjur, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada anda yang sudi meluangkan masa dan ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan tutur kata ataupun perbuatan yang menyinggung mana-mana pihak. Kami mohon maaf dan semoga kita dapat berjumpa lagi di masa akan datang. Ingat, jauhi dadah demi kemaslahatan kita bersama. Sekian, terima kasih.